Saya ingin menyentuh sedikit tentang lapangan terbang Tawau dan sistem penerbangan yang ada di negara kita. Baru-baru ini kita sedar dan tahu masalah pengangkutan yang agak dah delay flight. Saya dah suarakan dalam sesi Dewan yang lalu dah. Sebagai seorang penumpang dari Kota Kinabalu sampai ke KLIA mengambil masa lebih setengah jam nak sampai ke Aero Bridge dia. Dan pas itu ada seorang daripada penumpang itu sakit jantung. Dan saya terpaksa berhubung dengan CEO MAS, Captain Izam. Saya maklumkan, I said, can you please make sure that supaya MAB itu, bridge itu boleh link up to the aircraft. Aircraft dah sampai dah. Tapi tak boleh, Knots Bridge tak boleh sampai ke aircraft. Penumpang seorang yang sakit jantung. Dan ini perkara yang harus dilihat secara serius perjalanan MAB dalam mengurus sistem penerbangan yang ada. Dan saya berharap sungguh, contohnya hari ini, dahulu kita mempunyai 10 flight daripada Kota Kinabalu ke Kuala Lumpur. Hari ini tinggal 5 flight saja. Ya. Besok saya balik, lepas itu kena airline batik ke apa. MAS tak ada. Tak ada penerbangan MAS besok ke Kota Kinabalu. Bayangkan, where do we go? How can we interact? Macam mana kita nak satukan umat? Kita bergantung dengan satu sistem penerbangan yang kerajaan biayai, yang dahulunya baik. There must be something wrong with the system there. Rectify that sebaik mungkin. Dan saya bimbang. Saya juga dipahamkan hari ini lebih daripada 65 engineer dah letak jawatan. 65 engineer saya dipahamkan. Dan beralih kepada negara jiran kita, Singapore Airlines, ke Qatar, kena gaji yang mereka peroleh jauh baik. Dan kebimbangan saya bukan setakat kelewatan sistem penerbangan yang ada, sistem pengurusan pentadbiran yang tidak ada koordinasi dia dengan secara baik. Bahkan di samping itu juga, saya melihat dari segi keselamatan. Kalau ada engineer lebih daripada 60 orang letak jawatan, how do we sure that the aircraft is safer for us to fly? Dalam keadaan cuaca yang semakin mencabar, dalam keadaan cuaca yang semakin tidak menentu. Dan saya berharap perkara ini diberi keutamaan kerana kita amat bergantung dengan sistem penerbangan Malaysia. Selain daripada itu, AirAsia. Kerana masa itu saya masih ingat masa saya Ketua Menteri. Saya bagi pinjam AirAsia 300 juta daripada kerajaan. Saya bagi pinjam pasal saya tahu penting kepada kita sistem penerbangan ini bukan hanya untuk membolehkan rakyat Malaysia dari Sabah ke Semenanjung, rakyat Malaysia ke Sarawak. Tidak. Tapi juga membawa pelancong. Bayangkan keadaan ini, kalau kita tidak dapat realisasikan, maka ini akan menjejaskan pertumbuhan ekonomi. Itu pun tuduhan, bila saya bagi pinjam duit 300 juta, dah ada rasuah. Macam-macam fitnah saja. Saya juga yang bertanya kepada pihak Kementerian Pengangkutan. Saya dengar bahawa MASWING akan diambil alih oleh pihak Kerajaan Sarawak. Dan saya ingin bertanya sama ada dari segi subsidi pengangkutan luar bandar yang dahulu memang sudah ada antara Sabah Sarawak, peralihannya sama ada dia masih berkekalan ataupun tidak. Dan saya berharap kalau keadaan ini tidak dapat direalisasikan, saya bimbang peningkatan harganya kerana MAS tak ada penerbangan Malaysia Airlines 737 dari Kota Kinabalu ke Sendakan, dari Kota Kinabalu ke Tawau. Dah bergantung daripada MASWING. Kota Kinabalu ke Sendakan, Sendakan ke Tawau mengambil masa. Dan saya bimbang sangat kalau sekiranya tidak ada subsidi yang diteruskan ataupun diberikan seperti yang sedia kala ada, dan ini membimbangkan saya. Puan Yang Ketua, mahu tidak mahu saya terpaksa membangkitkan isu seterusnya, iaitu berkenaan sistem penerbangan di dalam negara kita yang dilihat semakin teruk sangat-sangat. Saya pernah bangkitkan isu yang sama semasa membahaskan Belanjawan 2023. Dulu dan ramai juga rakan-rakan di Dewan ini termasuk Sempurna sebentar tadi telah membangkitkan perkara yang sama. Malah berulang kali kerana ia memang a burning issue dengan izin. Pertama, tambang kapal terbang yang mahal dan mahal tahap gaban. Dan penyakit delay. Saya pernah sebut penyakit delay ni yang melarat tidak terubat. Kalau Malaysia Airlines kelas ekonominya dari Kuching ke KL one way boleh mencecah sampai lebih RM1,000.
dan bisnes kelas pula mencecah hingga lebih RM2,000 sehala. Apatah lagi musim perayaan atau hujung minggu dan juga apabila tempahan dibuat di saat akhir. Selain itu, kekeraban frekuensi penerbangan juga dikurangkan, maka menyebabkan flight sering penuh ataupun fully book dengan izin. AirAsia juga sama. Tambang penerbangannya juga mahal. Penyakit delay AirAsia ini sudah tahap betul-betul teruk. Terlampau kerap berlaku. Seperti yang pernah saya utarakan dahulu, perkataan delay sudah tidak diguna pakai, Puan Yang Tua, oleh sistem penerbangan di negara ini. Istilah yang diguna pakai sekarang ialah perkataan retime. Apa bezanya, Puan Yang Tua, delay dengan retime? Saya pun kurang pasti. Yang pasti flight penerbangan ini lambat, kadang-kadang sampai 3, 4, 5 jam. Tidak cukup dengan masalah ini, ada lagi hal yang timbul dan amat menakutkan. Tadi Sempurna pun telah menyuarakan hal yang amat membimbangkan. Dalam tempoh 2-3 bulan ini, sekurang-kurangnya 6 kali insiden penerbangan melibatkan national carrier kita terganggu. Timbul soalan di kepala kita, termasuk di kepala saya. Adakah kapal-kapal terbang kita sekarang sudah tidak selamat digunakan disebabkan dah terlampau tua, atau adakah disebabkan tidak cukup tenaga kepakaran hingga aspek teknikal dan keselamatan kapal-kapal terbang tersebut, kapal-kapal kita itu dikompromi. Puan Yang Tua, saya berharap pihak kementerian tidak mengambil remeh. Sri Aman, Pucuk Borneo minta pencerahan sikit. Silakan. Terima kasih Sri Aman. Saya mendengar tadi mengenai isu tiket kapal terbang ini. Kita melihat daripada segi barang makanan kita ada jualan ramah. Kenapa pula kita tidak ada jualan tiket kapal terbang ramah daripada kerajaan Madani ini? Adakah menteri yang menjagakan pengangkutan dan kerajaan Malaysia Madani ini adalah kohort ataupun mereka bersekongkol dengan tokek-tokek kapal terbang ini untuk mencekik rakyat seperti kita termasuk ahli parlimen? Apa pendapat Sri Aman? Yang berkenaan dengan kohort itu saya kurang pasti, cumanya yang berkenaan dengan makanan ataupun penerbangan ramah ni saya mohon dimasukkan dalam perbahasan saya. Puan Yang Tua, saya berharap pihak kementerian tidak mengambil remeh perkara ini kerana rakyat di luar sana termasuk saya sendiri amat risau akan perkara ini. Memandangkan Sarawak dan Sabah our only means of communication ke Semenanjung Malaysia dan vice versa ialah menggunakan kapal terbang. Tolonglah saya merayu kepada pihak kementerian, jika perlu dirombakkan seluruh sistem penerbangan kita, buatlah. Carilah kaedah atau approach yang lebih mantap bagi meningkatkan sistem penerbangan kita termasuk dari segi gaji, faedah dan sebagainya. Mohon penjelasan secara terperinci oleh pihak kementerian dalam hal ini.